Assalamualaikum, hai guys. So hari ini kita akan membincangkan overview mengenai female reproductive system. Yang pertama sekali kita akan tengok kepada ovari. So apa dia ovari ni? So ovari ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud egg ataupun nut. So perkataan Latinnya adalah ovarium. Okey, di mana ovari ini terletak di setiap di kiri dan kanan bagi seorang wanita itu. Okey. So di mana ovari ini penting untuk tiga perkara. Yang pertama sekali dia akan secrete hormon yang penting untuk menstrual cycle dan fertility. Okey, menstrual cycle ini ketika darah haid tu kita keluarkan atau kesuburan, dan fertility ni waktu kesuburan lah, maksudnya untuk seorang perempuan itu untuk mengandung, dia kena riliskan egg. Okey, seterusnya dia juga penting untuk menghasilkan telur, iaitu kita bagi sebagai ovum, dan seterusnya juga kita ada satu proses iaitu berlaku adalah ovari kita aging yang kita bagi sebagai menopause. Okey. So dekat ovari ni ada satu gland yang kita bagi sebagai endocrine gland, yang di mana banyak endocrine gland ini dia akan secrete banyak hormon yang penting untuk wanita. Okey. So apa yang berlaku adalah female gonad are a pair of ovary that flank the uterus. Okey. So apa yang berlaku adalah kita ada dua ovari yang terletak di kiri dan kanan yang dia flank uterus. Maksud flank ni maksudnya dia apit kita punya uterus. So uterus ni dekat bahagian tengah-tengah. Kita boleh lihat dalam gambar yang saya tunjukkan dalam video ini. So apa yang berlaku is setiap bulan telur akan dilepaskan daripada kiri ataupun kanan. Okay, di mana telur itu kalau berlakunya persenyawaan, dia akan bersenyawa di dalam kita punya fallopian tube, dan jika berjaya kita akan membentuk zygote ataupun later on kita akan membentuk fetus, di mana fetus ini boleh sampai kepada berat dia 4 kilo, di mana kita ada uterus. Okey, kita ada uterus di tengah-tengah ini, dan uterus ini mampu kata tahan berat fetus sehingga 4 kilo sebab uterus ni adalah a thick muscular organ that can expand during pregnancy. Okey, so dia muscular organ yang agak besar lah. So ini juga penting ketika kita ingin bersalin later on. Okey, seterusnya apa yang kita nak tengok juga adalah fallopian tube. So fallopian tube ini menghubungkan antara ovari kepada uterus. Okey, so dia agak kata bentuk seperti funnel funnel. Okey, so dia kecil, dia tak besar sangat. Dan dekat kita punya fallopian tube tu akan ada banyak cilia. So di mana cilia ini penting untuk menolak kita punya egg tu ataupun kita punya secondary oocyte tu untuk bergerak ke tengah-tengah ke arah endometrium. Okey, ke arah endometrium. Dan seterusnya adalah kita dekat hujung ke endometrium itu. Endometrium ini adalah kawasan inner lining untuk uterus, di mana dia ni richly supply with blood vessels. So kat sini ada banyak darah, blood vessels, kita punya salur darah banyak kat situ. So di mana salur darah ini apa yang berlaku adalah kalau kata dia subur later on, so dia bersedia untuk menerima any kita punya zygote, okey, untuk jadi fetus kat situ. Di mana dekat hujung ini kita ada cervix, dan bawah cervix tu kita ada bahagian luar yang kita bagi sebagai vagina. Okey, seterusnya kita nak tengok kepada kita punya structure of secondary oocyte. So apa dia secondary oocyte ini? Secondary oocyte ni adalah sejenis kata ovum yang telah bersedia untuk kita undergo proses yang kita panggil sebagai fertilization. Okey, di mana secondary oocyte ini adalah salah satu sel yang boleh dilihat menggunakan mata yang kasar ataupun naked eyes. Okey, sebab dia sangat besar, iaitu 100 hingga 120 mikrometer. Okey, di mana dia consist of plasma membrane dengan cytoplasm, dan dia mempunyai nukleusnya tersendiri. Okey, so apa yang berlaku dekat kita punya secondary oocyte yang kita akan belajar masa oogenesis, dia akan ada haploid nuclei yang di mana dia akan arrest dekat metaphase 2. Okey, yang dia duduk dekat dalam large volume of cytoplasm. Okey, secondary oocyte ini terbahagi kepada beberapa komponen utama yang dalam gambar saya akan tunjuk pada video ini. Yang pertama adalah cortical granule. So cortical granule ini adalah small granule, bound granules that accumulate in cytoplasm just beneath the plasma membrane. So di dekat bahagian dalam kita punya plasma membrane tu akan ada banyak cortical granule. Ini kita akan lihat dengan lebih mendalam function dia di dalam kita punya proses fertilization. Okey, seterusnya kita ada corona radiata. Okey, corona radiata ini is the granulosa cells of the follicle. So granulosa cells ni adalah bahagian luar of the follicle kita tu. Dan kita seterusnya kita ada zona pellucida. So zona pellucida ini adalah thick glycoprotein shells
that are encased the first polar body and secondary oocyte. Okay, apa yang berlaku adalah dia menutup ataupun dia mengcover kita punya first polar body dan secondary oocyte. Okay, so itu adalah structure untuk kita punya secondary oocyte, di mana secondary oocyte kita ni bila dia berjaya difertilizekan, dia akan menjadi kita punya zygote yang pertama. Tetapi kita kena ingat, secondary oocyte ini dia akan datang dengan first polar body daripada meiotic division yang pertama. Jika secondary oocyte ini dia finish kita punya meiotic division, dia juga akan menghasilkan another second polar body. Okay, another second polar body. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.